Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis an Abdurrahman bin al-Akhnas أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السلام فقام سعيد بن زيد فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو فسكت. قال فقالوا من هو فقال هو سعيد بن زيد أو كما قال. Hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Abdurrahman bin Al-Akhnas radhiyallahu an. Dia ni bukan sahabat Nabi. Abdurrahman bin Al-Akhnas dia ni tabi'in. Dia tak dan jumpa Nabi. Dia cuma dan jumpa sahabat Nabi. Dia akhirnya wafat di Kufah. Kata Abdurrahman bin Al-Akhnas, satu hari dia ada di masjid. Fadzakara rajulun aliyan alaihi salam. Tiba-tiba dalam ramai-ramai ada di masjid ni, ada satu orang laki-laki sudah bercakap tak apa cantik terhadap Sayyidina Ali bin Abi Talib. Benda ni biasa tuan-tuan. Pada dulu sampai kelar ni, sampai kiamat, akan ada orang tak puas hati kepada orang lain. Dan kadang-kadang tidak puas hati itu diluahkan di masjid. Tempat yang tidak sepatutnya menjadi tempat kita bercakap tak elok tentang orang. Kerana kita pun tak tahu kita terang mana. Macam manalah kita nak menghina orang. Berlaku pada ketika itu,
Abdurrahman bin Al-Akhnas. Dia ni satu tabi'in. Dia kata dia duduk ada di masjid, tiba-tiba satu laki-laki bercakap tak apa elok terhadap Sayyidina Ali bin Abi Talib. Faqama Sa'id bin Zaid, kata Abdurrahman bin Al-Akhnas, bangkit satu sahabat Nabi. So, masa tu sahabat Nabi ada lagi. Bangkit satu sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia bangkit. Faqala, dia kata, Ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku naik saksi ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anni sami'tuhu wa huwa yaqul. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata asyarah fil jannah. Asyrah fil jannah. Nabi kata ada 10 orang yang lah ni aku sudah boleh confirm mereka masuk syurga. Siapa yang confirm benda ni tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala confirm benda ni di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi pandai-pandai sebut. Kata Sa'id bin Zaid, dia kata aku naik saksi ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata asyaratun fil jannah. Nabi kata ada 10 orang dalam syurga. An-Nabi fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yang pertama aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga. Wa Abu Bakrin fil jannah. Nabi kata sahabat aku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia di dalam syurga. Wa Umar fil jannah. Nabi kata sahabat aku Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia dijamin syurga. Wa Uthman fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat aku Uthman bin Affan, dia tentu syurga. Wa Aliun fil jannah. Nabi kata sahabat aku Ali bin Abi Talib, dia di dalam syurga. Ayat ini yang jadi fokus hadis ini. Pasal tadi ini satu orang lelaki masuk sudah pergi bercakap tak elok ke Sayyidina Ali. Maka bangkit Sa'id bin Zaid, dia bangkit, dia nak mempertahankan Sayyidina Ali bin Abi Talib. So cara dia mempertahankan Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan cara yang sangat berhikmah. Dia tak bangkit, dia tak pergi duduk sergah kawan tu, dia tak bangkit duduk pergi jerekah kawan tu, dia tak bangkit pergi cakap tak elok dekat kawan yang kata dekat Sayyidina Ali. Sebaliknya, Sa'id bin Zaid cuma habang elok-elok. Dia kata Nabi SAW ada sebut 10 orang tentu syurga. Dan Nabi sebut nama satu-satu. Salah satunya ialah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Orang yang dia ni duk cakap tak elok tadi ni. Wa Talha fil jannah. Yang keenam ialah Talha, sahabat Nabi, dia jamin syurga. Wa Zubair bin Al-Awwam fil jannah. Nabi kata Zubair bin Al-Awwam, dia tentu syurga. Wa Sa'd bin Malik fil jannah. Sa'ad bin Malik, dia tentu syurga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf tentu syurga. Sampai dekat 9. Kata Sa'id bin Zaid, walau syi'tu lasamaituhul ashir. Dia kata kalau aku nak sebut orang yang ke-10, aku boleh sebut. Tapi aku tak mau sebut. Dia kata. Qala, kata Abdurrahman bin Al-Akhnas yang meriwayatkan hadis ini. Bila Sa'id bin Zaid buat suspend macam tu. Buat suspend. Dia kata Nabi sebut ada 10 orang.
Dia sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia tak sebut 10. Bila buat suspend macam tu, sahabat tanya dia, faqalu man huwa? Dia berkata, siapa orang yang ke-10 tu? Pasal apa tak sebut? Fasakata. Sa'id bin Zaid sengak. Dia diam. Dia tak respon kepada soalan itu. Qala faqalu. Sahabat tak puas hati, tanya lagi. Pasal apa tanya tuan-tuan? Satu, pasal suspend. Yang kedua, mana nak tahu nama dia? Pasal sebut 10 orang. 10 ni tinggal seorang ni siapa? Mana nak tahu? Sebut-sebut, kena nama dia. Sujud syukur dia. Dia perlu tekan kepada Sa'id bin Zaid ni. Man huwa? Siapa dia hak seorang lagi tu? Qala huwa Sa'id bin Zaid. Dia kata, seorang lagi tu aku. Dia kata. Pasal apa tuan-tuan? Dia tak mau bangga diri. Dia memilih untuk tak mau beritahu. Tapi orang nak tahu. 2 kali orang desak dia, orang tanya dia. Dia kata hak seorang lagi itu ialah Sa'id bin Zaid. Aku, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham. Yang pertama, dengan sahabat Nabi jangan main-main. Kita tidak boleh mencerca, tidak boleh menghina, tidak boleh underestimate, tidak boleh merendah-rendahkan mana-mana sahabat Nabi. Kerana mereka adalah orang yang jauh lebih mulia daripada kita. Yang kedua, sahabat yang disenaraikan 9 orang selain daripada Nabi SAW, ini lebih-lebih lagi. Jangan sekali kita benarkan mulut kita terbit apa-apa kalam yang boleh dipaham sebagai menghina mereka ini. Dan yang ketiga, pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini ialah sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bukanlah jenis manusia yang membangga diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga kan dia dalam sebuah hadis sambung cerita tadi. Dia kata Sa'id bin Zaid ini pada satu hari dia ada di Kufah. Satu hari dia ada di Kufah. Berlaku kes yang hampir sama dengan yang tadi. Tiba-tiba mai satu laki-laki, dia kata yuqalu lahu Qais bin Alqamah. Sewaktu Sa'id bin Zaid ada di Kufah, tiba-tiba mai satu orang laki-laki, dia ni nama dia Qais bin Alqamah. Fastaqbalahu fasabba. Dia masuk mai dalam kumpulan orang ada ramai-ramai, dengan tak ada pasal-pasal, dia start duk maki orang. Dia kata dalam pada duduk ramai-ramai ni, mai satu orang yang bernama Qais bin Alqamah, dengan tak ada satu sebab, dengan tak ada satu pasal, masuk-masuk mai, start duk maki orang. Wasabba, bila dia maki, ada anak tumpang semangkuk. Pakat maki sama. Macam kita hari inilah, bila satu orang start kata kat seorang, kita pun tumpang sekali. Kita pun kata, tapi sungguh aku pun boh juga sekali. Tak ada pasal. Orang yang kita kata tu tak nak buat apa kat kita pun. Orang yang kita kata tu tak pernah buat zalim kita pun. Orang yang kita kata tu tak pernah kata kat kita pun. Tapi tak tahu apa satu sakit ada dalam hati kita, ada dalam diri kita, kita suka menghina orang. Minta bila ada satu orang start, kita nak join. Benda tu benda tak baik, tapi benda ni penyakit dalam hati kebanyakan orang kita. Sa'id bin Zaid ada di situ. Bila satu orang duk start kata dekat satu orang, dia tak tahu siapa yang dia tahu dia ni duk maki orang. Tiba-tiba orang lain join sama. Faqala Sa'id, maka Sa'id bin Zaid kata, man yasubbu hadzal rajul. Dia tanya orang ada sebelah dia. Dia kata, dia ni duk kata kat siapa?
Dengar duk marah sampai naik orang sampai duk. Dia kata dia ni duk marah kat siapa? Dia ni duk kata kat siapa? Man yasubbu hadzal rajul, dia ni duk kata kat siapa? Qala. Dia pun bagi tahu dekat dia, yasubbu aliyan. Dia pun kata dia duk kata dekat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Sayyidina Ali ni khalifah yang keempat selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, naik Abu Bakar As-Siddiq. Bila wafat Abu Bakar, naik Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila Umar wafat, naik Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila wafat Uthman, naik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia naik dalam keadaan politik sangat complicated. Ali bin Abi Talib mengambil alih jawatan khalifah daripada Sayyidina Uthman dalam keadaan politik tak cantik. Pasal apa? Dia start daripada Sayyidina Umar tengah duk semayang kena tikam. Naik Sayyidina Uthman. Uthman telah dilungguk dengan berbagai-bagai isu. Dia tak buat orang tuduh kata dia buat, orang fitnah dia. Macam-macam tohmahan orang bagi dekat Sayyidina Uthman. Yang Uthman, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berakhir dengan dikepung rumah dia oleh pemberontak dan dia mati dibunuh. Ali bin Abi Talib ambil alih pentadbiran negara dalam keadaan yang macam tu. Maka dia tak boleh lari daripada terpalit dengan isu politik yang ada pada masa itu. Sehinggakan Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, sehinggakan saya sebut dalam kuliah lepas, sehinggakan dia meninggal dunia, dia wafat sampai tak tahu kubur dia di mana. Begitu sekali ujian Allah kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia terfitnah sehingga terlibat di dalam perang dengan Aisyah Ummul Mukminin. Dia jadi satu tokoh yang sangat kontroversial. Dia jadi satu orang yang diselubungi dengan fitnah yang sangat teruk. Maka tidak hairan kita jumpa dalam hadis orang duk kata kat dia. Orang duk gasak dia. Orang duk fitnah dia. Orang duk tohmah dia. Dalam keadaan orang yang berkata-kata itu tak tahu pun isu sebenar. Ali bin Abi Talib kena benda ni. Sa'id bin Zaid apabila dia jumpa pula di Kufah benda ni. Satu orang duk main bercakap. Duk kata dekat satu orang. Orang lain pakat duk tumpang sama, pakat duk kata. Dia tanya, dia kata ni apa hal dengan mereka ni? Dia pergi duk maki siapa? Dia pergi duk marah siapa? Dia pergi duk cerca siapa? Orang kata dekat dia, yasubbu aliyan. Dia pergi duk kata dekat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sa'id bin Zaid bila dengar macam tu, dia kata dia, ala ara ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusabbuna indak thumma la tunkir wa la tughayyir. Sa'id bin Zaid dia kata apa hal dengan hampa ni? Hampa boleh dengar orang pakat duk tumpang ambil bahagian, duk mencerca sahabat-sahabat Nabi. Hampa boleh biar orang duk buat macam tu. Hampa tidak mengingkari perbuatan itu. Hampa tidak cuba untuk menegah orang daripada buat benda tu. Sa'id bin Zaid kata hampa boleh biar benda ni start daripada satu orang duk kata dekat sahabat Nabi, jadi dua orang, jadi tiga orang, jadi ramai pakat duk ambil bahagian, duk kata dekat sahabat Nabi. Hampa boleh biar benda macam ni? Tak ada siapa bangkit mempertahankan maruah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata dia, ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa inni la ghaniyun an aqula alaihi ma lam yaqul. Sa'id bin Zaid dia kata demi Allah, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inni la ghaniyun an aqula alaihi ma lam yaqul. Kata Sa'id bin Zaid, dan aku sekali-kali aku tidak akan izinkan mulut aku bercakap benda yang Nabi tak cakap. Ini disiplin
sahabat Nabi. Disiplin para sahabat Nabi ini, mereka sekali-kali tidak akan berbohong atas nama Nabi. Kalau benda tu Nabi tak kata, mereka takkan kata. Kalau Nabi kata 5, mereka takkan kata 6. Mereka tidak akan sekali-kali berbohong atas nama Nabi. Benda Nabi tak kata, tapi kata Nabi kata. Sa'id bin Zaid sebelum dia kata apa-apa, dia beritahu yang tu dulu. Demi Allah, dia kata, aku sekali-kali tidak akan tambah sepatah pun benda atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya akan kata apa yang Nabi kata. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Osman fil jannah, wa Ali fil jannah. Dia sebut balik 9 nama yang disebut di dalam hadis yang kita baca tadi. Dia sebut balik satu-satu. Summa qala. Lepas tu kata Sa'id bin Zaid, la mashhadu rajulin minhum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaghbaru fihi wajhu khairun min amali ahadikum umrah walau umira umra Nuh, atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Kata Sa'id bin Zaid, aku nak bagi tahu dekat hamba kebersamaan sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi. Sa'id bin Zaid kata, aku nak abang kat hamba, sahabat-sahabat Nabi ni, mereka hidup sama dengan Nabi pun dah cukup. Kalau sekiranya mereka hidup sama dengan Nabi tu, yaghbaru fihi wajhuh, sampai berdebu naik ke muka mereka. Sahabat-sahabat Nabi ni, mereka hidup sama dengan Nabi tu pun dah cukup dah. Apatah lagi kalau mereka bersama dengan Nabi dalam perang, sampai berdebu muka mereka. Debu yang melekat di muka mereka tu khairun min amali ahadikum umrah, lebih baik daripada amalan yang hampa buat seumur hidup hampa. Dia kata, hampa nak kata dekat Sayyidina Ali? Dia kata, hampa nak kata dekat sahabat-sahabat Nabi? Orang yang hampa duk cerca, orang yang hampa duk kata, orang yang hampa duk fitnah, orang yang hampa duk tahmah, orang yang hampa duk kata macam-macam tu, orang itu sahabat Nabi. Mereka hidup sama dengan Nabi. Mereka berjuang bersama dengan Nabi. Kalau sekiranya debu yang kena di muka mereka tu nak banding dengan amalan hampa seumur hidup hampa, debu tu lebih mulia daripada hampa. Walau umira umra Nuh, bahkan dia kata, kalaulah Allah panjangkan umur hampa sampai sepanjang umur Nabi Allah Nuh alaihi salam, 1000 tahun, hampa tak akan boleh lawan amalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selagi kita nak baca, selagi kita cerita pasal sahabat-sahabat Nabi, kita dengarlah cerita mereka ni macam mana pun, kita mau ingat satu, mereka lebih mulia pada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, anna abdan li Hatib jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku Hatiban faqala ya Rasulullah la yadkhulanna Hatib an-nar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzabta la yadkhuluha fa innahu syahida badran wal hudaybiyah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata, pada satu hari hamba khadam
kepada satu orang sahabat yang bernama Hatib mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yashku Hatiban, dia mai mengadu, dia mai report dekat Nabi pasal bos dia, pasal tuan dia, sahabat Nabi yang bernama Hatib. Dia ni hamba kepada Hatib. Hatib bos dia. Apa benda kan dia tak puas hati dengan Hatib, dia pergi jumpa Nabi, dia pergi mengadu. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata Hatib ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia cerita keburukan sahabat Nabi yang bernama Hatib. Last sekali dia kata dekat Nabi, ni hamba ni, khadam ni kata dekat Nabi, la yadkhulanna Hatib an-nar. Dia kata Hatib bos aku tu tentu masuk neraka. Marah tu. Marah sungguh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar Nabi kata kazabta, Nabi kata hang bohong, hang tak betul. Nabi kata la yadkhuluha, Hatib tidak akan masuk neraka. Nabi kata fa innahu syahida badran, pasal dia ikut aku dalam perang Badar. Tuan-tuan, ahli Badar 313 orang ini sangat istimewa kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuliah kita di Pematang Buluh baru ni kita cerita pasal Osman bin Maz'un, disebut Osman bin Affan. Berada ini nak nama orang. Kita cerita pasal satu sahabat nama Osman bin Maz'un. Serupa juga. Satu sahabat yang tak popular di mata manusia. Kita ni, kita tak kenal pun Osman bin Maz'un. Kita kenal Osman bin Affan. Rupa-rupanya Osman bin Maz'un yang kita tak kenal ni, Allah kenal dia. Saya selalu sebut dulu, untung kita kalau kita boleh jadi personality yang tersembunyi. Tak payah orang kenal kita. Tak payah jadi famous. Tak payah jadi public figure. Tak payah jadi ustaz selebriti. Tak payah. Kita jadi orang biasa. Tak ustaz pun, tapi duk menghadiri majlis-majlis ustaz. Cukup. Ikhlas kita dengan Allah, usaha kita mencari ruang-ruang untuk buat pahala, sudah membawa kita ke kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apatah lagi sahabat-sahabat Nabi yang terlibat bersama dengan Nabi dalam perang Badar. Mereka ini syahidah Badran. Mereka menyaksikan perang Badar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mailah siapa pun cakaplah apa yang tak elok pun tentang sahabat ini, Nabi kata kazabta. Nabi kata hang bohong. Pasal apa? Pasal orang yang handuk kata ni, orang yang handuk tak puas hati ni, orang yang handuk cerca ni, mereka ini orang baik-baik. Mereka tidak akan masuk neraka. Bahkan fa innahu syahida badran. Mereka ini terlibat di dalam perang Badar wal Hudaybiyah. Bahkan mereka ini terlibat di dalam peristiwa Hudaybiyah. Apa tuan-tuan peristiwa Hudaybiyah ni apa? Kita dah pergi Mekah buat haji, kita dah pergi Mekah buat umrah, dan tiap-tiap kali kita pergi, kita dibawa untuk ziarah satu tempat yang bernama Hudaybiyah. Apa yang kita tahu tentang Hudaybiyah? Pergi 5 kali dah. Apa yang kita tahu tentang Hudaybiyah? Yang kita tahu, ambil gambar dengan unta. Kelang ternak apa? Ladang ternak unta dekat Hudaybiyah. Ini dia duduk pergi tepi muka unta. Apa cerita dengan Hudaybiyah ini? Adakah cerita Hudaybiyah ini cerita unta? Apa istimewa Hudaybiyah ini? Sehingga kan apabila khadam kepada Hatib mai mengadu dekat Nabi tentang Hatib yang dia tak puas hati ini, Nabi sebut kata Hatib ini tidak akan masuk neraka. Pasal apa? Pasal satu, dia ahli Badar, dan yang kedua, dia terlibat dengan Hudaybiyah. Apa hal dengan Hudaybiyah ini? Tuan-tuan, tahun 6 Hijrah. Tahun 6 Hijrah. Nabi SAW dengan sekumpulan sahabat nak pergi Mekah. Nabi dah hijrah ke Madinah. Daripada Madinah, Nabi nak pergi Mekah.
bertujuan untuk nak buat haji. Nabi transit di satu tempat yang bernama Hudaybiyah, yang kita duduk pergi tengok bangunan separuh runtuh, batu kala kuning, kala hitam, kala apa tu. Nabi transit di situ, di Hudaybiyah. Nabi hantar Sidina Osman bin Affan sebagai wakil Nabi pergi ke Mekah. Nabi tak mau kafir musyrikin Makkah salah faham. Sebab Nabi mai dalam rombongan yang besar. Satu riwayat yang masyhur kata 1,400 orang. Satu riwayat kata 1,300 orang. Tak kira 1,300, tak kira 1,400. Lebih pada 1,000 itu sudah ramai. Bila pi dalam keadaan ramai macam tu, 1,400 orang pi, takut sekali lagi kafir musyrikin Makkah salah faham. Dia perlu ingat Nabi main nak attack mereka. So Nabi nak elak daripada jadi salah faham. Nabi transit di Hudaybiyah. Nabi minta Sidina Osman bin Affan, satu orang sahabat Nabi yang orang segan dekat dia. Dia berperibadi sangat mulia. Nabi pilih tu kena orang dah. Pilih Sidina Osman bin Affan, suruh dia pergi masuk Mekah dulu. Jumpa dengan orang-orang besar Mekah ni, bagi tahu kata kami mai dalam rombongan yang sekian ramai, kami mai nak masuk, kami nak buat umrah. Dan sambil-sambil nak ziarah adik-beradik kami yang masih ada di Mekah. Bila Sayyidina Osman bin Affan pi masuk, depa tangkap dia. Depa tangkap dia. Nabi SAW dengan sahabat-sahabat duk tunggu di Hudaybiyah, duk tunggu Osman balik, tak balik. Sehari tak balik, 2 hari tak balik, 3 hari tak balik. Kebimbangan sudah main. Dalam pada tu, mereka spread, mereka sebarkan satu berita, satu khabar angin, sampai ke pengetahuan Nabi, kononnya Osman sudah dibunuh. Zaman tu tak ada WhatsApp group. Macam mana cara dia spread tak tahu. Zaman lah ni, Allahu Akbar. Nak pelingkup satu nama tuan-tuan, within second. Dalam masa second. Bukan 1 minit pun. Bukan 1 jam pun. Within second. Satu grup ada 100, satu grup ada 200. WhatsApp tak ramai. Pergi buka pula account Telegram. Lagi boleh isi ramai. Petik satu fitnah masuk dalam tu. Dia beranak ni dalam masa seminit. Sampai United Kingdom dapat berita tu. Jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Depa spread satu rumas mai dekat Nabi SAW, kata Osman sudah kena bunuh. Nabi SAW bila dengar kata sahabat dia, menantu dia yang dia cukup sayang sudah kena bunuh, Nabi terus bangkit berdiri di depan sahabat semua. Nabi kata, siapa mau mai berbai'ah dengan aku, berjanji setia dengan aku, bahawa kita akan lawan kafir musyrikin Makkah ini sehingga kita menang. Bila kalam Nabi keluar macam tu saja, sahabat naik semangat semua. Sahabat pakai mai kerumun di keliling Nabi SAW, pakai bai'ah, pakai berjanji setia dengan Nabi SAW. Apa jadi pun mereka akan bersama dengan Nabi sehingga menang. Perjanjian yang dibuat oleh Nabi SAW dengan sahabat-sahabat di Hudaybiyah itu di bawah satu pokok. Allah turun ayat, tuan-tuan. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا
Turun mai ayat. Allah kata sesungguhnya Allah redha terhadap semua orang mukmin yang terlibat dengan bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah turun ayat, maknanya sudah confirm bilangan 1,400 orang itu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang mai nak mencerca, nak mentahmah, nak memfitnah mana-mana seorang daripada 1,400 orang yang Allah mengesahkan kata dia redha dekat depan ni, Nabi tak nak cakap banyak. Nabi terus kata kazabta, hang bohong. Pasal apa? Pasal Allah Tuhan aku dah bagi tahu depan ni orang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa dia orang mukmin yang disebut dalam ayat 18 surah Al-Fath tadi ni? Siapa dia depan ni? Iz yubayi'unaka tahta syajarah. Tuhan spesifik sebut. Tuhan kata depan ni adalah orang-orang yang bai'ah dengan engkau wahai Muhammad di bawah pokok itu. Tuhan pinpoint, terus spesifik siapa depan ni. Yang kata orang mukmin yang mendapat keredaan Allah ni siapa? Mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam perjanjian taat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok di Hudaybiyah itu. Fa'alima ma fi qulubihim. Tuhan kata, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati mereka tu. Tuhan tahu. Maksud dia apa dia? Tuhan nak abang kata 1,400 orang itu Tuhan tahu mereka ikhlas. Kita hari ni tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu. Saya duk baca kitab, duk bercakap depan tuan-tuan, ikhlas ke saya? Tak tahu. Tuan-tuan tak tahu, saya sendiri pun tak tahu ikhlas ke tak saya ni. Allah Subhanahu wa taala tahu. Ikhlas ke tak ikhlas depan ni Allah tahu. Oleh karena itu ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fa anzalas sakinata alaihim. Golongan yang berjanji taat setia susah senang bersama dengan Nabi ini, Allah turunkan ke dalam hati mereka ini as-sakinah, ketenangan. Walaupun orang Islam sikit berbanding dengan musuh, walaupun orang Islam serba kekurangan berbanding dengan musuh, tapi Allah letakkan as-sakinah, Allah letakkan tenang dalam hati mereka. Mereka tak haraplah. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bagi balas kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Tuhan kata begitu. Tak lama selepas peristiwa Hudaybiyah ini, Islam terlibat di dalam perang Khaybar. Allah anugerahkan kemenangan kepada tentera Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian istimewanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan menjadi kewajipan kepada kita menghormati mereka dan mencontohi mereka, kerana mereka adalah golongan yang dijamin kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 66. Muka surat 66, masalah bercukup ketika kita masih di dalam ihram, serta hadis yang menyuruh kita bayar fidyah. Kita semua dah tahu kan, bila kita niat saja nawaitul ihram, nawaitul umrah wa ahramtu biha, nawaitul hajj wa ahramtu bihi. Bila kita niat saja, kata kita nak buat umrah dan berihram dengannya, at the moment kita niat, at that moment kita diikat dengan peraturan. Tak boleh cuk. Dia tak boleh cuk. Tak boleh sekali lagi sampai di Bir Ali ataupun Abyar Ali, orang panggil Bir Ali. Kita daripada Madinah, kita nak pergi ke Mekah untuk nak buat umrah ke, nak pergi buat haji ke apakah, kita akan singgah di satu tempat yang bernama Bir Ali ataupun Abyar Ali. Bir Ali ni makna apa tuan-tuan? Telaga.
Bi'ru ni telaga. Bir Ali maksudnya telaga Ali. Abyar Ali maknanya telaga Ali, plural. Pasal apa tempat tu dipanggil telaga Ali, Bir Ali? Pasal apa? Dia ada cerita. Sayyidina Ali bin Abi Talib ada menggali beberapa telaga di situ untuk diwakafkan kepada orang untuk guna air. Maka tempat tu dinamakan Bir Ali. Okey, bila kita sampai di situ, kita niat nawaitul umrah wa ahramtu biha. Pak kata niat, kita diikat dengan pantang larang ihram. Kita boleh kata tak lagi tak eri, tak boleh. Kita sudah diikat dengan pantang larang ihram. Apa hak tak boleh buat bagi seorang muhrim, bagi orang yang dalam ihram, sudah tak boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia antara benda yang dilarang ke atas orang yang di dalam ihram apa dia? Bukan kata tak boleh gunting rambut, bukan kata tak boleh cukur rambut, saja-saja cabut rambut pun tak boleh. Kan? Saya selalu pesan, kadang kita ni ada habit. Habit apa? Duduk saja-saja tengok TV di rumah ni, tangan duduk main rambut. Habit. Tuk tarik. Rambut duduk naik uban ni dia rasa macam tak apa, selesa, ada gatai-gatai apa sikit, dia lagu macam mana duk pintai macam tu. Tuk tarik, senyum sekali. Lagu tu punya duk buat. Habit. Ataupun habit yang lebih cantik lagi, duk tarik bulu hidung. Duk tengok ni sambil duk pintai tu, tarik tengok pula. Lagu duk acong atas meja pula. Angai bodoh. Benda tu duk buat di kepala batas tak apa. Tapi bila kita pergi umrah, kita pergi haji, jaga habit ini semua nak jadi penyakit dekat kita. Mudah jaga benda ni. Kalau kita ni habit tu kronik, mudah buat gari tangan mu tu ni. Kalau biang tak lagi dia nak main tarik. Baik. Ini tajuk dia nak bagi tahu kat kita. Dia kata ini bukan cerita cabut satu rambut, bukan cerita cabut satu bulu hidung. Ini cerita dalam ihram, belum tahallul lagi, pergi cukur rambut. Ini tajuk dia. Boleh ke tak boleh? Itu persoalan dia. Dia kata maka pada masalah ini ada satu hadis yang menunjukkan suruh kita bayar fidyah ke atas orang yang bercukur sedangkan dia masih di dalam ihram. Kita duk panggil apa? Dam. Fidyah. Kalau sekiranya siapa yang pergi buat lagu tu, dia kena bayar fidyah. Dia kena dam. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala. Ini kita baca dah kuliah yang lepas. Dia kata ada Ali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana uqidu tahta qid wal qamlu tatanatharu ala jabhati atau qala ala hajibi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Kita dah baca dah itu. Katanya telah datang kepada aku Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa kami berhenti sama-sama di satu tempat yang bernama Hudaibiyah. Hudaibiyah kita cerita tadi. Nabi dengan sahabat-sahabat pergi transit di Hudaibiyah. Pada masa itu aku sedang menyalakan api. Bila berhenti nak masak, nak apa, duk pelekat api. Meniupnya dan nak menyalakan api itu di bawah periuk masak aku itu. Sebab dia ni memang kerja dia apa? Tukang masak. Dia bandari. Kan? Tukang masak, chef. Duduk pelekat api kerana nak masak. Dan kutu kepala aku berselerak merayap di atas dahi aku. Ni kita baca dulu. Dia ni masalah Ka'ab bin Ujrah ni masalah apa? Masalah rambut banyak kutu. Kutu ni pula bila panas dia aktif. Dia lebih kurang juga dengan nyamuk Aedes. Kan? Bila panas-panas tahu dia main hujan. Ramai orang nanti kena dengue.
Kutu ni pun bila dia duduk tengah panas rembang, bila panas ni dia tak boleh duduk, dia merayak merata. Ka'ab bin Ujrah, dia ini masalah dia. Dia pula masa tu duk masak, duk main api. Lagilah keadaannya. Dia kata atau katanya kutu itu merayap sampai ke atas kening aku. Turun daripada rambut ni, turun main duk mengilau ke bawah ni. Kasak kutu ni. Dia kata. Pasal apa jadi lugu tu? Dia kata dengan sebab panas api yang aku duk nyalakan tu. Panas tu menyebabkan kutu ni dia merewang rata. Bila dilihat Nabi SAW akan halaku yang banyak kutu di atas kepala itu sampai merayap sampai ke muka, maka Nabi SAW pun bersabda kepada aku. Ini Nabi SAW ni, dia ni sangat concern dengan sahabat-sahabat. Dia concern. Dia very particular. Kan kita cerita kisah satu perempuan kulit hitam yang kerja dia bersihkan masjid. Tiba-tiba Nabi, ada dua riwayat tentang dia ni. Satu riwayat Nabi perasan dia ni tak ada. Nabi tanya mana pergi perempuan ni. Depa habang kata dia dah meninggal. Nabi kata bila? Depa kata ada. Nabi kata pasal apa tak beritahu dekat aku? Depa kata pasal dia meninggal tengah hari. Depa bawa mayat dia mai tengok Nabi tengah qailulah, tengah duk tidur sebelum zuhur. So kami tak mau kacau Tuan. Kami pun sembahyangkan dia dan kami pun selesaikan dia. Kami kebumikan dia. Nabi marah. Nabi kata jangan ada selepas ini mana-mana orang di Madinah ini yang meninggal sedangkan aku tak tahu. Nabi kata. Okay. Nabi SAW dia very particular, dia concern dengan sahabat-sahabat dia. Orang habang kata ada sahabat sakit, dia sampai. Satu sahabat mata jadi buta, susah untuk dia nak bergerak ke sana sini. Mai jumpa Nabi SAW. Mai habang dekat Nabi, ya Rasulullah. Dia kata aku ni jadi masyaqqah, jadi susah dekat aku ni nak pergi berjemaah di Masjid Nabawi dengan keadaan mata aku yang macam ni. Boleh dah minta kepada Nabi, minta Tuan mai di rumah saya, semayang di satu tempat di rumah saya, fa'attakhizuhu musalla. Aku nak jadikan tempat Tuan semayang itu musalla aku di rumah. Nabi tunai dah kehendak dia. Nabi tunai. Kalau kita kata wakil rakyat hari ni sibuk, Nabi lagi sibuk. Nabi pergi. Masuklah rumah dia. Nabi tanya dia. Nabi kata tang mana nak suruh aku semayang. Dia pun tunjuklah satu penyuruh rumah dia. Nabi Allahu Akbar semayang. Sahabat pakai buat saf. Berimam dengan Nabi. Nabi dia macam tu. Ni hadis ni pula Nabi tengok Ka'ab bin Ujrah duk pelekat api nak masak makanan, nampak kutu duk merayap. Nabi kata dekat dia, faqala atu'zika hawamu ra'sik? Qala qultu na'am. Maka sabda Nabi SAW, adakah menyakiti akan dikau oleh kutu di kepala engkau itu? Nabi tanya dia, Nabi tengok kutu, nampak uncomfortable. Nampak dia pun uneasy. Nampak dia macam tak selesa, tak tenang dengan duk gahu, dengan gatal. Nabi kata dekat dia, Nabi kata adakah kutu tu menyakiti engkau? Maka kata Ka'ab bin Ujrah, jawab aku, bahkan ya Rasulullah. Dia kata betul ya Rasulullah. Mengenyam dia tulis ni. Dia tulis ni menggerenyum, dia tulis. Menggerenyum, maksud dia mengenyam. Dia kata mengenyam, dia kata kepala aku ni gatal, dia kata. Dan susah saya dibuatnya, dia kata dekat Nabi. Orang jenis kronik masalah kutu ni, dia tak boleh simpan rambut. Bila simpan rambut, dia jadi ladang ternak kutu. Jadi orang macam ni dia kena sentiasa tak ada rambut. Dia tak ada nak buang rambut. Dia nak pergi ke Mekah untuk nak buat haji, nak buat umrah. Bila niat saja di Bir Ali, habis dah tak boleh buat apa dah. Rambut duk naik, tak boleh buat apa dah.
Arab, tuan-tuan, Arab. Kita ni pun jangan kadang-kadang cukong apa? Bau apa dia panggil ni? Sideburn apa ni? Cukong pagi, lepas mayang asar nampak naik dah. Macam baldu aja duk naik. Ada hak jenis macam tu. Ada hak lumuk macam-macam ubat tak naik buat dah. Dan manusia ni biasalah, Tuhan bagi dekat dia subong. Naik dia cukong sampai dia nak marah kat Tuhan. Dia marah. Kita pergi kata kat dia, ya hang syong nampak naik jambang, nampak steady. Dia kata, ustaz nak beli. Kalau saya boleh jual, dia kata saya jual kat ustaz ni. Ni bukan sikit duit ni, belanja ni. Dia kata duk beli razor blade ni nak shave ni, nak shaving. Bukan sikit duit. Dia kata saya bukan ada duit sangat. Dia kata duduk. Dia marah Tuhan. Hak tak ada ni. Orang petua kata pergi ambil buah keras. Pergi katuk ambil minyak dia lumuk sampai naik kuning muka, sampai jumpa kawan kata hang kena demam kuning ke? Hak ada duk cukong buang, hak tak ada duk lumuk ubat nak bagi tumbuh. Ya Allahu Akbar, tuan-tuan, manusia. Saya tak habis cerita Ka'ab bin Ujrah ni. Dia ni Arab, jadi jenis bulu men, orang panggil. Orang yang jenis bulu naik cepat ni. Daripada Bir Ali nak sampai ke Hudaybiyah ni rambut dah ramai dah. Dah meriah dah rambut dia. Nabi bila tengok macam tu dengan kutu duk merayap, Nabi kata kat dia, hang tak rasa susah ke dengan kutu? Dia kata susah sangat ya Rasulullah, susah sangat. Memang benda ni betul-betul menyebabkan saya jadi susah. Maka Nabi SAW pun bersabda, qala fahlik ra'sak wansuk nasika aw sum 3 ayyam aw at'im 6 masakin. Maka sabda Nabi SAW, cukuplah kepala kau. Sedangkan mereka buat dah lagi, umrah haji buat dah lagi, tak lagi, masih ada di Hudaybiyah lagi, tak masuk lagi dalam Mekah untuk nak buat ibadah apa pun tak lagi, masih dalam keadaan terikat dengan pantang larang ihram. Tapi dalam keadaan macam tu, dalam keadaan darurah, dalam keadaan benda tu membawa mudarat kepada Ka'ab bin Ujrah, Nabi SAW bagi satu excuse kepada dia. Itu yang kata apa? Islam ini cantik. Islam ni dia tidak pernah mensyariatkan satu syariat yang menyusahkan orang. Tak. Islam ni apa juga yang Islam suruh tu bagus. Tapi manusia apabila dia tak faham, apabila dia ada sifat nak menentang Allah, dia kata Islam menyusahkan dia. Walhal apa yang Allah syariatkan tu semua bagus. Tuan-tuan, Allah mengharamkan riba, interest. Allah mengharamkan interest. Bagus tak bagus? Kalau sekiranya interest ini tak ada dalam sistem ekonomi kita, bagus tak bagus? Tentu bagus. Tapi pasal apa orang amalkan juga sistem kapitalis ini, sistem interest ini pasal apa? Pasal pihak Rabbul Mal, pasal pihak orang yang ada harta. Mereka money, make money. Mereka dah ada duit, mereka nak buat duit lagi. Maka mereka ambil untung dengan menghisap darah orang, dengan mengenakan interest yang bukan-bukan. Islam buat main syariat ekonomi dia cantik dah. Tidak ada benda ni semua. Tapi manusia memilih untuk tidak ikut apa yang Islam tawarkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang sakit, Allah suruh semayang. Tapi sesuai dengan sakit dia. Kalau dia tak boleh berdiri, Allah bagi dia duduk. Kalau dia tak boleh duduk, Allah izinkan dia mengiring. Kalau dia tak boleh mengiring, Allah izinkan dia terlentang semayang. Kalau terlentang pun tak boleh, Allah izinkan dia semayang dengan pelupuk mata. Islam punya bertoleransi, punya bertimbang rasa kepada hamba-hambanya. Tapi manusia lebih suka memilih apa? Sehat, tak mau semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara bentuk
tolak ansur Islam. Apa dia? Walaupun orang yang dalam ihram tidak dibenarkan cabut walaupun selai rambut. Tapi bagi kes yang macam ni, macam Ka'ab bin Ujrah ini, Nabi SAW bagi satu rukhsah, dia panggil rukhsah, ra kha sin ta marbuta. Rukhsah maksudnya apa dia? Kelonggaran. Islam bagi kelonggaran. Nabi kata dekat dia, cukuplah rambut engkau. Tetapi Nabi kata sembelihlah olehmu satu sembelihan. Pasal kita langgar peraturan. Denda. Dikenakan fidyah. Dikenakan dam. Apa dia? Dam dia sembelih satu ekor biri-biri. Atau seumpama dengannya. Jadikan ia sebagai bayaran fidyah. Atau, itu kata timbang rasa. Atau puasa 3 hari. Atau bagi makan kepada 6 orang miskin. Pilih. Islam punya timbang rasa. Hang salah. Pasal apa? Pasal speed trap. RM300. Tak apalah, bayar setengah. 150. 150 pun tak boleh. Tak apalah, 80. 80 pun tak boleh. Ini susah. Ikut syariat ke tu? Undang-undang speed trap 300, 150, 80. Ikut syariat ke? Tidak ada dalam Quran. Tidak ada dalam hadis. Tetapi memandu laju itu membahayakan orang lain. Maka undang-undang itu undang-undang wadda'i. Dia kata, undang-undang yang dicipta oleh manusia dan dia tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang Allah dan dia boleh diimplementasikan untuk nak menjaga maslahah orang lain yang lebih ramai. Langgar lampu merah traffic light dikenakan compound RM300. Patut tak patut? Patut. Orang buat peraturan traffic light itu untuk kemudahan ramai orang. Dia merah, dia belah pi, menyebabkan orang yang tak bersalah kena langgar dengan dia. Patut tak patut dia didenda? Patut. Undang-undang itu tidak bercanggah dengan nas Quran dan hadis. Dia dipanggil undang-undang wadda'i. Boleh dibuat untuk maslahah selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tapi kalau cermin gelap pun nak pergi kena 300 dengan Malaysia cuaca panas macam ni. Dengan pelik nombor kereta terang elok dah pergi bawa kayu pembaris sukat, yang ni merepek lah. Yang ni merepek lah. Jadi hak mana yang bagus kita kata bagus, hak mana merepek kita kata merepek. Kalau nak buat undang-undang tak melibatkan masalah. Kalau nombor pelik tu macam kena putih beliung punya posisi sampai orang tak boleh baca, saman tak apa. Kerana korang satu pun nak pergi saman hamba Allah ni RM300. Itu dia panggil undang-undang merepek. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi dalam Islam pun sama. Hang sudah niat untuk cari JPJ marah dia mampu. Ya. Tapi lah daripada tak buat dah. Hari tu aja, awal hari tu ni bila arahan dia buat, dia pun kena teruk dah dengan orang, lah kayu pembaris tak bawa dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi dalam kes melanggar apa? Melanggar pantang larang ihram. Dan dia dalam keadaan darurah. Islam bagi. Boleh cukur rambut tapi bayar. Takat mana yang mampu bayar. Dan Islam menampilkan 3 pilihan apa dia? Puasa 3 hari. Okey. Ataupun bagi sedekah kepada 6 orang miskin. Sedekah barang makanan yang mengenyangkan. Ataupun sembelih kambing seekor. Hak mana mampu buat. Itu adalah kelonggaran yang diberikan oleh Islam kepada orang-orang Islam. Baik, so dia kata sambung hadis tu, qala Ayyub la adri bi ayyatihinna bada'a. Kata rawi hadis ini yang bernama Ayyub. Ayyub ni dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in juga. Kata Ayyub tabi'in, dia ni wafat pun di Basrah, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Di Basrah dia pergi wafat. Nama penuh dia Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan, nama penuh dia. Kata Ayyub, tiada aku ketahui dengan apakah daripada 3 perkara itu memulai ia untuk membayar fidyah itu. Dia kata, aku tak sure.
Dia kata denda 3 macam tadi tu boleh pilih ke, kena ikut urutan ke, itu aku tak sure, dia kata. Jadi aku tak berani nak kunci macam mana cara dia. Serah kepada sahabat lain yang tahu untuk nak clarify macam mana cara nak menjelaskan fidyah ini. Baik, masalah wukuf di Arafah. Dia masuk pula cerita tentang orang buat haji, ada satu daripada rukun haji, apa dia? Wukuf di Arafah. Satu ibadat yang sangat simple. Kalau tak hadir kursus haji pun boleh buat. Dia tak macam tawaf. Dia tak macam sa'i. The most critical part di dalam ibadat haji apa dia? Tawaf. Paling kritikal. Pasal apa kata kritikal? Pasal dia ikat kita dengan macam-macam cara. Nak start tang mana? Nak berjalan tu nak baca apa? Sampai tang mana Nabi baca apa? Bau kalau lari nak jadi macam mana? Sampai tang mana nak angkat tangan, nak kucuk tangan? Sampai tang mana angkat tangan saja tak kucuk? Ada banyak benda yang kita nak kena tahu. Berbeza dengan wukuf. Wukuf ni nak belajar apa? Tak ada belajar apa, pergi duduk saja. Dalam kursus haji pun tak ada cerita panjang. Tak apa kata tuan-tuan wukuf ni kena duduk atas cushion ke, kena duduk atas cari rumput, duduk tak ada rumput, tak boleh, tak ada. Orang yang bagi kursus haji pun bila mai cerita tentang wukuf, dia speed 100 meter, 100 km sejam, zup, habis selesai buat wukuf ni. Pasal bagi dia tidak susah. Tiba-tiba benda yang katanya tidak susah ini, yang kata wukuf ini, tiba-tiba dia menjadi satu rukun yang sangat penting di dalam ibadah haji. Ini kita nak baca ni. Wukuf yang katanya senang, yang tak payah hadir kursus ini, tiba-tiba jumpa hadis kata wukuf ini sangat important. Sehingga kan kalau siapa-siapa gagal menghadirkan diri di Arafah pada masa yang ditentukan untuk wukuf itu, tidak ada haji bagi dia. Walaupun dia buat semua benda lain. Dia tawaf, dia sa'i, dia buat umrah, dia semua, dia melontang, dia tidur di Muzdalifah, di Mina 3, semua dia buat. Wukuf di Arafah saja dia tak pergi. Haji dia tak pakai. Maknanya wukuf itu menjadi satu komponen yang sangat penting di dalam ibadah haji. Sekali lagi nanti tengok hadis dia. Wukuf ini di mana tempat dia, tuan-tuan? Di Arafah. Di Arafah wukuf. Arafah ni apa dia? Arafah ni apa dia? Sebahagian kita yang biasa pergi haji, yang pergi umrah 2-3 kali dah, bila sebut Arafah dia nampak ketui batu tu. Ketui batu Jabal Rahmah tu. Turun-turun bah dia tak peduli siapa ada, dia rabat naik ni dia ambil doa kat ketui batu tu. Ketui batu tu sudah jadi satu berhala pula di tanah suci. Masya Allah. Naik-naik di atas ambil kamera ni. Dia ambil gambar tu. Pihak berkuasa Saudi tulis di batu tu. Tulis ni, jangan siapa main buat pelik-pelik di batu ni. Dia ambil gambar, tapi dia buat benda pelik. Dia ambil gambar, tapi dia tak baca apa yang orang tulis. Naik-naik tengok tangan bercakap pakai doa atas Jabal Rahmah ni. Ya Allahu Akbar. Dan tidak juga kurang yang siap-siap bawa marker pen untuk tulis nama atas batu. Sampai di Arafah, dia rabat naik Jabal Rahmah tu, bertolak ni macam mana nak kucuk Hajar Aswad ni punya duk tolak. Dapat ni orang duk tolak belakang ni, tulis juga nama Syamsuri. La haula wala quwata illa billah. Tu dia yang kata orang yang duk pi ni macam-macam rupa dia ada. Sedangkan cerita Arafah ni bukan cerita ketui batu tu, bukan cerita Jabal Rahmah tu. Cerita Arafah ni cerita apa? Satu orang ulama besar, nama dia Dr. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Okay. Anak-anak tuan-tuan, kawan-kawan yang pernah pergi mengaji di Mesir, di Al-Azhar University, kenal dia? Dia meninggal dah. Dia meninggal tahun 98. So dia ulama yang mutaakhir.
tapi orang hebat. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia orang Mesir, Egyptian, orang Mesir. Hebat dia ni, umur 11 tahun sudah hafaz Quran. 11 tahun. Tamam 30 juzuk dan ingat. Hebatnya dia sampai dia ni outstanding. Di Mesir dia ni satu ulama yang outstanding, yang prominent. Orang kenal dia. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ni orang kenal dia. Daripada zaman dia mengaji sekolah, dia lebih dikenali daripada kawan-kawan lain. Pasal dia ni charismatic punya orang. Dia ada karisma. Daripada student time, dia bercakap orang dengar. Because dia tidak cakap kosong. Dia satu orang yang knowledgeable. Dia satu orang yang cukup berdisiplin. Sampai kerajaan Mesir pernah lantik dia menjadi Menteri Wakaf di Mesir. Syekh Dr. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah dilantik menjadi Menteri Wakaf di Mesir. Sebelum tu dia melalui jalan-jalan keilmuan yang hebat. Dia pernah dilantik menjadi profesor di University Ummul Qura di Makkah. Dia pernah menjadi senior lecturer di University King Abdul Aziz di Saudi. Dia meninggal bulan 6 tahun 98. Bulan 6 tahun 98 dia meninggal. Lebih daripada 1 juta orang keluar memenuhi jalan-jalan raya di Kairo. Pasal nak meluahkan kesedihan hilang sebutir bintang di angkasa. Kalau di Malaysia ni artis mati lah. Dia berkata sebutir bintang sudah hilang. Kan? Dia di sana siapa dia? Ulama besar. Seperti Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tak payah panggil, tak payah jemput, tak payah apa. Sendirinya orang dengar kata dia meninggal. Sebab dia main. Sebab tu dia main. Dada rasa macam kena gelek steamroll. Dada rasa macam kehilangan satu orang yang sukar dicari ganti. Bukan nak cerita yang tu. Nak cerita dia kata apa. Tapi kalau kita tak kenal dia ni siapa, kalau habang saja Dr. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, tuan-tuan dengar macam Ustaz Samsuri je, tak ada apa. Tapi dia ni bukan orang sembarangan, dia orang hebat. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dia kata Allah berfirman dalam Quran, surah Taha, ayat 123. Ayat 123. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى صدق الله العظيم. Allah berfirman, ihbita minha jami'ah. Tuhan kata Adam dan Hawa turun kamu daripada syurga ini. Kan? Kisah sebelum tu Adam dan Hawa menyebabkan kerana kisah tu menyebabkan Adam dan Hawa dihantar turun ke muka bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Yang ni yang tak sedap. Tuhan kata bermula daripada peristiwa Adam dan Hawa dihantar ke bumi. Daripada syurga, daripada penghuni syurga, dihantar turun ke bumi. Bermula daripada detik itu, ba'dukum li ba'din adu. Bangsa manusia, Adam dan Hawa ini akan bermusuh. Akan benci-membenci di antara satu sama lain.
Tuhan kata dah. Betul tak betul tuan-tuan? Betul. Bukan orang jahil. Orang agama sama orang agama berbenci-benci. Orang agama sama orang agama berdengki-dengki. Orang agama sama orang agama menyebabkan fitnah kepada masyarakat semua. Pasal apa? Allah sebut dah. Siapa betul, siapa salah, ataupun dua-dua betul, salah dari wallahu a'lam. Tapi episod kesedihan ini memang menyedihkan kita. Di Masjid Sultanah Bahiyah Al Istanbul ni saya buat satu quotation Chancellor Jerman Angela, apa nama dia? Perempuan. Dia presiden lah. Dia panggil Chancellor. Dia kata dia pelik lah. Dia kata dengan orang Islam ni. Dia orang Jerman. Perempuan. Satu orang saintis yang terkemuka sebelum dia involved dalam politik dan akhirnya terpilih untuk menjadi presiden, menjadi Chancellor Jerman selama di penggal yang ketiga dah dia dah pegang kuasa. Dia boleh kata, dia pelik dengan orang Islam ni. Dia kata sesetengah agama lain Tuhan ada sampai beratus-ratus. Tapi tak jadi bunuh-membunuh di antara sesama bangsa dan agama mereka. Tapi pelik dia kata dengan orang Islam ni. Mengaku Tuhan satu, semayang menghadap kiblat yang satu, Nabi Muhammad yang satu, kitab Quran, kitab suci yang satu. Tapi boleh berbunuh di antara satu sama lain. Sehingga kan dia kata jalan-jalan raya di negara-negara milik orang Islam disimbah darah. Dia kata. Saya bila baca quotation tu, tak syok betul lah. Secara globalnya satu dunia Islam sudah gagal dalam berdakwah. Walhal Islam ni agama yang cukup cantik. Tapi orang Islam mencacatkan Islam pada pandangan orang bukan Islam. Come back kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Come back. Tak mau bergaduh, tak mau berkelahi, tak mau berbalah, jauh sekali nak berbunuh-bunuh tumpah darah. Kita come back kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Bukan masalah hang betul, bukan masalah aku nak betul. Masalah kita nak apa betul. Hak betul ni ialah yang termaktub dalam Quran, yang termaktub di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menang pun saya tak bangga apa. Kalau hang menang kerana hujah hang Quran dan hadis Nabi, saya buang ego saya ke tepi. Saya ikut. Kalau orang Islam boleh ada sifat macam ni, insya-Allah kita boleh mengurangkan bilangan kekacauan dan tumpah darah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, ayat ini turun menceritakan Adam dan Hawa sudah jadi satu kes dihantar ke dunia. Dan kata Syekh Mutawalli, mereka ni dihantar tidak di satu tempat. Adam pergi satu tempat, Hawa pergi satu tempat. Adam cari Hawa, Hawa cari Adam. Yang ketika itu muka bumi ini tidak ada manusia melainkan daripada dua ayat. Cari. Kalau ada satu orang lain, satu manusia lain, Adam jumpa pun dah cukup dah. Boleh buat teman dia untuk cari Hawa. Masalahnya tidak ada. Entah macam kita lah. Anak kita pergi mengaji di Ukraine misalnya. Dia pergi hantar pula universiti yang tak ada orang Malaysia. Tak ada, bukan saja orang Melayu, orang Indonesia pun tak ada. Duk jumpa Ukraine. Satu hari dia turun mai ke satu bandar lain. Tak jumpa muka orang Melayu. Allahu Akbar. Mula-mula dia tanya apa tuan-tuan? Mula-mula. Hang parti apa? Dia tanya dulu. Tak ada. Dia tak tanya ada hang parti apa.
Dia kira nampak muka Melayu ni kira kawan. Tapi dua-dua ni bila balik ke Malaysia, dia tanya hang pati apa? Perangai cukup bodoh. Di satu ketika dia boleh buang benda tu semua, dia boleh anggap kita orang Islam, kita sama satu negara, kita saudara. Panggil mai tidur di rumah dia, ajak pergi kedai makan, dia belanja dan sebagainya. Orang yang sama, balik-balik mai jadi hal. Nampak tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Adam cari Hawa, Hawa cari Adam. Kalau Adam tak jumpa Hawa, jumpa manusia lain pun tak apa dah. Manusia. Ada lubang hidung, ada tangan dua, ada kaki dua. Dah okey dah, boleh buat kawan. Tak jumpa. Akhirnya mereka jumpa di mana? Di Arafah. Adam dan Hawa akhirnya jumpa di Arafah. Di situ mereka jumpa, mereka berkenai balik. Sehingga maut saja yang memisahkan mereka. Ambil sempena pertemuan itu, dipanggil tempat itu Arafah. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang kita cerita hebat tadi ini. Ada kata Arafah ni berkaitan dengan Adam dan Hawa juga. Selepas dah jadi kes di syurga, mai di sini, bila sampai sahaja di muka bumi ni, Adam dan Hawa dua-dua sekali Arafah. Dia kata Arafah. Maksud Arafah apa dia? Dia tahu dan dia admit, dia mengakui kesilapan dia. Adam mengaku dia tersilap, Hawa mengaku dia tersilap. Waktu mereka jumpa di tempat tu, maka mengaku itu Arafah, maka tempat itu dipanggil Arafah, dia kata. Dan macam-macam cerita, dia ada banyak riwayat cerita tentang Arafah ini. Apapun ialah, yang pentingnya ialah dia nak bagi tahu dekat kita, bumi Arafah ini adalah bumi yang sangat istimewa, dan ibadat wukuf di atas dia tu sangat penting. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu an, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara bi Arafah fa arsalat ilaihi Ummul Fadl bil laban fa syariba. Nih Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi doa ada di Arafah wukuf untuk ibadat haji. Nabi buat haji berapa kali tuan-tuan? Sekali ya. Waktu Nabi buat haji, Nabi doa ada di padang Arafah itu, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia kata Nabi pada waktu itu aftar. Nabi tak puasa. Nabi tak puasa. Kita yang ada di sini, bila hari wukuf kita disunatkan puasa. Tapi bagi orang yang buat haji tidak disunatkan puasa. Pasal apa tak disunatkan puasa? Pasal Nabi sendiri buat haji, Nabi tak puasa. Maka itu sunnah Nabi. Kalau itu yang diikut, itu lebih baik. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, wa arsalat ilaihi Ummul Fadl bil laban. Ummul Fadl bawa susu pergi bagi dekat Nabi ketika Nabi wukuf di Arafah. Bawa mai susu dekat Nabi. Fasyariba. Bismillah, Nabi minum susu itu. Menunjuk kata Nabi tak puasa pada hari Arafah ketika Nabi SAW buat haji. Kata Ibnu Umar pula, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata hajjajtu ma'an Nabi SAW falam yasumhu, yani yaum Arafah, wa ma'a Abi Bakr falam yasumhu, wa ma'a Umar falam yasumhu, wa ma'a Osman falam yasumhu. Kata Abdullah anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata aku buat haji sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok tak seronok tuan-tuan boleh buat haji dengan Nabi? Oh. Macam kita hari inilah dapat pergi buat haji, dapat pergi umrah dengan ustaz kita. Seronok tuan. Pasal apa? Benda nak jadi kita tak tahu. Jadi satu masalah nak troubleshoot. Nak troubleshoot masalah tu. Kalau ada ustaz kita dan kita boleh tanya dia, dia boleh bagi jawapan siap dengan hadis Nabi. Alhamdulillah, kita puas hati. Tak ada dia di kalang kabut. Kan? Macam-macam, cerita macam-macam. Orang perempuan especially. Pergi buat umrah.
Daripada sini masuk Madinah. Masuk Madinah, duduk di Madinah 3 hari 2 malam, contoh. Lepas Zuhur lagi nak bertolak pergi Mekah. Tiba-tiba datang bulan. Ditanya lelaki dia. Dia kata, abang ni saya macam mana ni kes saya ni? Saya lagi sampai dekat Bir Ali nak kena niat ihram ke tak ke? Tanya pun kawan ni kepiah longgang. Lelaki ni pun. Dia kata aku duduk mengaji bab ni tak sampai lagi. Dia kata. Pitanya petugas syarikat ni. Pitanya petugas. Pitanya. Dia ni pun duduk di Madinah lama tapi tak mengaji mana. Duduk Madinah 15 tahun dah. Tapi duduk sajalah di Madinah. Orang duduk mengajar di Masjid Nabawi ke tak pernah pergi. Dia duduk kira sambut jemaah mai. Atau bas bagi jemaah naik. Lepas tu kadang-kadang dia naik bas. Dia pun abang. Okey, tengok balik kanan benda ni. Tengok balik kiri benda ni. Lagu tu ya. Duk mai tanya masalah hukum ni semua. Dia nanti kelang kabut. Itu dia nanti jawab juga. Ini lagi leceh. Dia nanti gagah jawab juga. Jawab tak betul. Hamba Allah ni ikut jawapan dia. Balik mai ke Malaysia, double check balik. Tak betul. Dia dah kaplah. Dia jadi merenyam kepala walaupun tak ada kutu. Dia merenyam kepala, dia duduk fikir ni aku dah buat silap ni. Nampak tuan? Kalau kita dapat pergi dengan orang yang kita boleh rojok, kita boleh tanya dan dia boleh troubleshoot problem kita dengan segera. Alangkah baik. Ini kan pula sahabat pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Exactly ibadat haji macam mana, bukan sahaja dengar, tengok Nabi buat, dan kalau ada masalah tanya Nabi dan jawapan ada. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata hajjajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pergi buat haji sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yasumhu, yakni yaum Arafah. Hari Arafah Nabi tak puasa, dia kata. Wa ma'a Abi Bakrin, lepas Nabi wafat aku pergi haji dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun tak puasa masa duk ada di Arafah. Wa ma'a Umar, dia kata dan selepas wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq aku pergi buat haji dengan bapa aku Sayyidina Umar. Bapa aku Sayyidina Umar tak puasa ketika berada di bumi Arafah. Wa ma'a Osman, dan lepas itu aku pergi lagi haji dengan Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman pun masa wukuf di Arafah tidak puasa. Dia kata. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Abu Bakar, Umar, Osman sudah tentu akan jadikan Nabi contoh mereka. Dia tidak akan buat benda yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hujung tu dia kata wa yastahibbuna al-iftar bi Arafah. Dia kata lebih baik jangan puasa ketika berada di bumi Arafah, liyataqawwa bihi ar-rajul 'ala ad-du'a, kerana yang paling utama sewaktu kita ada di Arafah, wukuf di Arafah itu ialah tuntutan supaya berdoa. Daripada masuk waktu wukuf, bila masuk waktu wukuf? Masuk waktu Zuhur hari 9 Zulhijjah, itu mula waktu wukuf. Habis waktu dia bila? Sebelum subuh esok hari. Itu waktu wukuf. Kita nanti ada di sana, sebelum Zuhur kita dah ada di sana. Kita akan keluar lepas maghrib biasanya. Ada yang keluar lepas Isyak. Dalam tempoh masa doa ada tu, tak mau buat benda lain, melainkan buat benda-benda yang mendatangkan pahala. Baca Quran, berzikir, berdoa. Nabi SAW menjelang matahari nak jatuh, nak masuk maghrib tu, Nabi berdoa ni sampai sahabat kata nampak putih ketiak Nabi SAW. Nabi doa ni sampai nampak putih ketiak ni, bersungguh-sungguh minta. Maka ulama simpulkan itu masa paling mustajab doa. Time tu duk main WhatsApp yang kata orang kita lah ni. Dia kata dia ni doa tu, dia duk main WhatsApp. Masya Allah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia take for granted. Bagi dia wukuf ni tak ada apa. Dia kata walhal wukuf ini sangat penting.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wukuf di Arafah. Dia kata bermula wukuf di Arafah, yakni berhenti di Arafah itu ialah sebesar-besar rukun dalam ibadat haji. Dan ialah pokok kepada ibadat haji. Dan dialah asas kepada ibadat haji. Maka barang siapa tidak wukuf, nescaya tiada terpakai haji yang dikerjakannya. Very important wukuf ini. Okay. Dan jikalau dikerjakan segala rukun yang lain sekalipun, hajinya tidak terpakai. Dia tawaf, dia sa'i, dia buat semua, cuma tak wukuf saja. Cuma tak wukuf itu, haji dia tak terpakai. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafat. Al-hajju Arafat. Al-hajju Arafat. 3 kali. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdurrahman bin Ya'mur. Dia ada 2 bacaan. Satu baca Ya'mur, satu baca Ya'mar. Radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang paling besar dalam rukun haji ialah wukuf di Arafah. Bermula yang besar rukun haji itu ialah wukuf di Arafah. Bermula yang besar rukun haji itu ialah wukuf di Arafah. 3 kali Nabi repeat. Kalau Nabi sebut sekali saja pun cukup dah. Nabi repeat 3 kali. Maksudnya apa? Sangat penting. Dia kata, kerana dianggap luput haji itu dengan sebab luput wukuf itu. Kalau tak wukuf, void. Ibadat haji itu void, tak terpakai. Kalau dia sakit, dia ada di hospital pun, ambulans akan bawa dia mai. Kalau dia dalam keadaan unconscious, tak sedang diri, ambulans bawa mai, sah kadar wukuf dia? Sah. Kalau ambulans bawa mai, tak usung dia bawa turun daripada ambulans untuk pijak bumi Arafah, sah kadar wukuf dia? Sah. Yang penting apa dia? Dia kena ada di atas bumi Arafah dalam tempoh masa daripada masuk waktu zuhur sehinggalah sebelum subuh esok hari. Kena ada di bumi Arafah. Sama ada dia turun, dia pijak, dia sedang diri, dia tak sedang, dia kena dibawa ke sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tiada luput haji dengan sebab luput yang lainnya. Kalau sekiranya dia tuang, dia saja tuang, dia tak pergi bermalam di Mina 3 malam. Hari 11, hari 12, hari 13, dia sepatutnya kena ada di Mina untuk mabit, untuk bermalam di Mina, dan siangnya nak melontar di ketiga-tiga jamrah. Dia saja, bukan dia sakit, bukan dia apa. Dia saja, dia kata aku malas dengan Mina je lah. Ni, yang kata Haji Marlboro ni. Dia saja tak mau pergi. Dia upah orang suruh buat. Dia bayar dam kerana dia tak buat wajib haji. Haji dia sah dah? Sah. Macam ni punya kaki ni, haji boleh sah. Tapi kalau dia gagal hadir di bumi Arafah, haji dia tak sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi tak bagus sangat orang yang macam tu. Jangan malam ni dengar-dengar lagu doa janggut. Tapi tak apa. Punya susah payah kita duk terang banyak benda, dia pergi ambil tang Mina tak pergi, tak apa. Dia ambil yang tu Dia balik dia duk genggam macam ni. Dia kata aku ni duk dengar depa duk cerita Mina ni Malaysia punya tempat dia lah. Mana tu sebut mana pun. Mana dengan depa pergi lempang kita tu dekat Muasim mana tu. Hantar dia kata aku pergi umrah baru ni nak menapak mai daripada Muasim nak mai. Dia kata dengar orang. Tuan-tuan kalau dengar kaki macam ni sembang tuan-tuan. Tuan-tuan tak mengantuk macam duk dengar lah ni mengantuk. Kalau dengar macam ni macam sembang. Nalah punya pergi lempang kita Muasim tu menapak nak mai. Hantar dia kata kemah tu di Muasim tu macam mana. Dia tunjuk gambar mai kat aku. Aku tak boleh duduk macam tu.
Malah ni bagus punya poin saya dapat situ. Pergi saya tuan. Habis. Malah ni bagus punya poin saya dapat situ. Aku tahun depan insya-Allah dapat pergi. Mina ni assalamualaikum. Aku memang tak pergi. Jangan tuan-tuan, jangan. Kena pergi. Walaupun tak pergi bayar dah bayar apa ibadat haji sah, tapi ibarat macam kita pakai kain cari. Tak mau. Kita buat bagi elok pasal Quran kata wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kamu kerana Allah. Buat bagi elok. Baik. So dia kata dan telah muwafaqah semua ulama atas bahawasanya orang yang mengerjakan haji apabila luput dia oleh wukuf di Arafah dalam waktunya. Wukuf tu pula mesti dalam waktu dia. Tak boleh hawai, tak boleh lewat. Bila? Daripada gelincir matahari, maksudnya daripada masuk waktu Zuhur 9 Zulhijjah dan masa dia berakhir subuh 10 Zulhijjah. Dalam tempoh masa tu, pergilah walaupun 1 minit ke bumi Arafah, haji sudah sah. Siapa tak pergi dalam tempoh masa tu, nescaya luput akan dia oleh hajinya. Dan bermula waktunya itu ialah antara gelincang matahari, yakni masuk waktu Zuhur hari 9 sehinggalah terbit fajar untuk hari menyembelih, iaitu hari 10, hari raya haji. Masalah dia kata Mina ni bulan depan pula cukup. Wallahu a'lam. Lepas ni dia nak main tajuk Mina. Mina ni pun satu cerita yang tuan-tuan kena tahu. Yang pergi haji dah pun kena dengar untuk cek balik kita buat hari tu. Yang tak pergi lagi kena lebih lagi dengar supaya kita pergi balik tak menyesal. Tuan-tuan tahu berapa ramai rakyat Malaysia yang pergi buat haji balik menyesal. Menyesal maksudnya apa? Dia rasa macam dia buat hari tu hak teruk lagi dia rasa silap. Hak tahu apa teruk ni dia rasa macam dia buat hari tu macam tak apa nak kemas. Itu semua masuk dalam kumpulan menyesal dan ghalat. Dia ada menyesal dan ghalat. Kita kalau boleh pergi dalam keadaan kita well prepared. Kita dah prepare dah. Bismillah langkah pergi tu, kita balik ni puas. Dan benda ni tidak akan dapat melainkan setelah kita tekun tengok apa yang Nabi SAW habang dekat kita. InsyaAllah lepas ini kita tengok cerita Mina, hari-hari bermalam di Mina, dan cerita pasal nafar awal, nafar sani, dan adakah orang yang buat nafar awal itu tak bagus, adakah orang yang buat nafar sani itu bagus, dan kalau orang buat nafar awal dia patut keluar bila, dan boleh tak boleh orang yang buat nafar sani balik pada hari 13 tapi dia melontang sebelum Zuhur. Dia ada perbincangan dia. InsyaAllah panjang umur kita sambung. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa allazina amanu tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum.